yang tamat disambung semula. Roblok berlambak atas jalan raya. Tak ada surat kena pusing, semula pusing. Tak dapat balik kampung, tak dapat balik raya. Tak dapat balik kampung, sakit jiwa. Tak dapat balik kampung, tak dapat balik raya. Tak dapat balik kampung, redha jelas. Perjalanan memang tak terasa, sebab tak boleh balik beraya. Hanya duduk beraya di rumah, tak boleh rentas negeri daerah. Ya, itu lagu Balik Kampung Tukar Tak Dapat Balik Kampung. Daripada Plan B. Anda dengarkan di Sembang Sahur hari ini. Sedih kita nak cakap. Sebenarnya ini adalah episod terakhir ya. Sembang Sahur bersiaran di 24 Ramadan. Dan hari ini Haziq Hawa bersama dengan anda di episod akhir. Sedih sebenarnya. Bukan sedih tak dapat balik kampung saja, tapi sedih sebab episod akhir. Ya, tapi tak apa, terima kasih kepada anda semua sebab sentiasa mengikuti kami. Tapi hari ini kita bawakan satu topik yang pastinya menyentuh jiwa. Ya. Tetapi sebenarnya kita pada hari Syawal kan, sebenarnya kita kena seronok, kita kena gembira, Haziq. Hari kemenangan kan kita nak sambut selepas kita sebulan berpuasa. Jadi ada berita di mana di Selangor, di beberapa daerah di Selangor, 6 daerah di Selangor dan di Kuala Lumpur pun telah dilaksanakan perintah kawalan pergerakan di mana tak bolehlah kita nak bergerak rentas daerah, tak bolehlah kita nak bergerak rentas negeri, apalagi rentas negara. Kan kalau tahun lepas memang tak dapat nak balik kampung juga. Ramai yang mengharapkan pada tahun ini dapatlah nak melawat ibu ayah dekat kampung, dapat nak melawat nenek dekat kampung kan. Tetapi hampa, tetapi pastinya kita harapkan ada sinar lah di sebalik COVID-19 ni, Haziq. Ustaz Haris macam mana tak bawa di kampung? Baik, saya lebih fokus hari ini macam mana cara kita nak sambut Hari Raya lah. Dengan cara baru. Dengan cara baru. Sebab sekarang ni kita tanyalah satu soalan kepada anda semua yang berada di rumah, dan soalan yang ni tuju kepada orang lelaki lah terutamanya. Okey. Berapa kali takbir raya? Sehari. Bukanlah Hari Raya tu kan. Bukan sehari. Kan kita takbir raya berapa kali? Lebih 10 kali kot. Itu kata ramai antara kita tak tahu. Yang sunnahnya adalah 7 dan juga 5. Maksudnya sekarang ni kita lepas mayang tu pagi raya, lepas hari raya, hari Syawal pada kali pertama, hari ni kita Syawal kat rumah. Jadi yang akan baca takbir itu adalah kita lah. Suami lah. Ketua keluarga ni. Ketua keluarga. Itulah topik yang kita bawakan pada hari ini. Sebenarnya Syawal yang terbatas. Ustaz Haris pun bersama kita akan terangkan dengan lebih mendalam tentang mulianya Syawal itu sendiri. Silakan Ustaz Haris. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tersenyum lebar Ustaz Haris hari ini. Terima kasih banyak kita ada topik yang menarik hari ini untuk dikupaskan. Jadi hari raya ni Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada dia menyambut hari raya, hari kemenangan, dia hidupkan juga malam dia. Malam sebelum raya. Malam hari raya. Malam hari raya. Kita banyak fokus, orang banyak cerita tentang fadilat Ramadan yang juga baik yang masih kita ada sekarang ni, dan tuan-tuan di rumah kalau boleh malam ini banyakkan amalan sebab malam ni malam ke-25 dan malam-malam ganjil Nabi suruh perhatikan. Dalam hadis yang sahih Nabi kata perhatikan malam yang ganjil. Kerana di situ mungkin berlaku malam Lailatul Qadar. Baik, itu satu cerita tentang Ramadan. Cerita tentang Syawal. Kan? Ramai orang ada nama Syawal dan sebagainya kan. Orang nama Syawal, kita ada kawan-kawan kita nama Syawal. Di Syawal ni dia bermaksud kemenangan. Ataupun kita kata satu perayaan orang Islam yang selepas sekian lama dia berpuasa. Bukan saja dia berpuasa, dia tahan daripada buat perkara-perkara yang mungkar. Dan Nabi SAW sendiri pada 10 malam terakhir dia mengikat kain dia. Maksud mengikat kain ni apa? Dia tidak bersama isteri dia dan fokus kepada ibadah. Tetapi ramai orang tak perasan pada Syawal. Orang makan banyak-banyak kan. Ni hari aku dah sebulan tak makan ni, nak makan banyak ni. Inilah kesilapan kita. Kerana Nabi SAW bagi tahu dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Man qama fi syahri Syawal," ataupun siapa yang hidupkan malam pada malam Syawal, malam Aidilfitri, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan hati dia di saat-saat hati orang telah mati.
Nak Dia tahu sebut cara malam nak raya hidupkan lah tu. kan. Jadi orang tanya macam mana nak hidupkan tu dan orang tanya pula hati mati siapa hati mati ni? Baik. Hati orang mati ni bila dia baca Al-Quran, orang baca Al-Quran kat kita ataupun apa-apa sahaja yang Allah SWT bagi peringatan tentang Quran, dia tak rasa apa. Dia biar berlalu pergi je. Ayat tentang kehinaan kepada orang kafir, kehinaan kepada orang yang tidak mentaati perintah Allah. Dia relax. Tak tahu. Tak ada apa. Saya tak ada apa. Ni ayat Quran lah. Biasa. Ini satu perkara yang perlu kita perhatikan. Kalau hati kita mati, tuan-tuan, doa susah. Hidup tak berkat. Rezeki tak berkat. Dan tidak ada tujuan manusia hidup. Manusia ni hidup kalau hati dia mati. Macam episod-episod yang lepas kita sebut, iza fasadal jasadu kulluh. Wa iza salahat, salahal jasadu kulluh. Kalau hati ni baik, baik semua anggota badan dia. Kalau hati ni buruk, maka rosak binasalah semua anggota badan dia. Jadi usaha atas hati dan iman ni perlu. Maknanya hati tu motherboard lah. Motherboard kita. Motherboard. Macam motherboard komputer. Jadi serius pula orang ni. Itu. Nampak bersungguh tengok tu. Bila kita dengar, Tekun Haziq ya. tak, kita nak tahu apa benda kita boleh buat untuk hidupkan malam Syawal tu. Kita biasanya memang pandang je. meriah kan kalau malam Aidilfitri Ya. masing-masing buat kuih, masing-masing masak, tapi dalam masa yang sama kita perlu beribadah juga. Kita perlu menjaga hati kita juga kan. Itu mukadimah daripada Ustaz Haris. Syawal yang terbatas. Tapi sekarang ini kita nak fly. Teman-teman, kita tak boleh nak naik kapal terbang. Tapi ini kita betul-betul bawakan kepada anda. Ni, wow, ni ex-partner saya. Yang sekarang ni Lama tak berada jumpa, di ya? Australia. Ya, Daya Bakar. Assalamualaikum, Daya. Assalamualaikum Daya. Waalaikumsalam, Haziq, Hawa. Hai. Ni ada Ustaz Haris kali ni. Sebab dekat Ya, TV Ustaz Haris nampak kita berdua je. Ada Ustaz nampak Haris dua juga. orang. Macam mana nak bagi Assalamualaikum, kamera Ustaz selfie? Haris. Tak apalah. Tak apalah, bagi cakap dengan kawan-kawan dulu. Okay, Daya. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dekat Canberra ya. Ya, betul. Sekarang sana pukul berapa tu Daya? Sekarang ni pukul 1 suku, ya? Tengah Nampak hari, saya stay up untuk sembang sahur ni. satu Satu suku pagi Haziq. Maknanya Jagi nak sahur lah tu. Ya, lepas saya live ni rasanya boleh lah kot. Terus sahur, ya? Terus. Ya. Daya tahu kan kita kat Malaysia ada Perintah Kawalan Pergerakan sekarang. Ya. Dan masih lagi Ya, kes agak tinggi 3,000 lebih setiap hari. Ya. Tapi macam mana pula Ya, dekat sana, walaupun Daya? saya tak berada di Malaysia, saya memang sentiasa mengikuti perkembangan apa yang berlaku kan. Dan saya tahulah pelbagai apa orang kata bercampur bau perasaan semua rakyat Malaysia. Macam itulah turut merasai di sini. Begitu. Tapi kalau tengok video Daya kat sana, Daya, dah macam okey. Seperti biasa. Tengok ni Masya antara Allah. video yang ada sekarang ni. Siap ada ni macam bazar ni. Ya, ini Bazar Ramadan dekat Malaysia ICOM dan Daya tolong keluarga-keluarga juga macam untuk berniaga bersama dan memang sangat meriah. Yang datang bukan setakat rakyat Malaysia tapi macam yang kalau tengok dekat video ni adalah salah seorang army officer di Australia. Dan kalau nak tahu yang datang semua memang saya rasa macam wah bangganya dapat perkenalkan makanan Malaysia. Dan mereka yang datang semua macam cakap, oh Malaysian food is so good. Best, makanan Malaysia best. Itu saya buat rasa macam wow, happynya walaupun tidak berada di Malaysia tapi saya dapat memperkenalkan makanan Malaysia. Begitu. Seronok kan bila berhijrah kan, kita bukan saja pergi ke negara orang, kita pun kenalkan negara kita di luar. Daya, malam ni kan kita nak berbual tentang Syawal yang terbatas. Pastinya dekat dengan hati Daya juga. Daya dengan suami terpisah lama selepas berkahwin kan. Situasi yang sama di Malaysia, ada setengah daripada mereka tak dapat nak beraya bersama keluarga, bersama pasangan. Bagaimana? Mungkin Daya boleh kongsikan perasaan itu tidak mudah tetapi perlu kuat untuk menghadapinya. Oh, okey, baik. Kalau nak diikutkan tahun lepas lah, tahun lepas untuk mereka yang tidak tahu, saya terpaksa berjauhan dengan suami saya lebih kurang setahun. Dan waktu itu kita baru dilanda pandemik dan kita PKP. Dan juga saya melahirkan anak sulung kami tanpa suami saya di sisi. Jadi bercerita tentang berjauhan ni kan, memang bukan sesuatu yang mudah. Sungguh bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya percaya yang
setiap apa yang berlaku kan, setiap apa yang berlaku tu sebenarnya untuk mengajar kita erti pengorbanan dan juga betapa utuhnya kasih sayang kita walaupun terbatas oleh jarak dan juga waktu. Dan setiap kesusahan tu macam setiap kali Daya fikir apa tau, Ya Allah, bilalah dapat jumpa suamiku, Ya Allah, bila dapat jumpa, bila nak bawa baby jumpa suami. Sebab memang tak ada satu tarikh yang macam okey confirm dapat jumpa. Tak. Okey. Jadi dengan itu dia kata apa tau, Ya Allah, setiap hari yang berlalu tu makin dekat lah, maksudnya makin dekat saya nak jumpa suami saya, dan saya pasti itu adalah satu perkara yang sangat manis. Jadi kepada semua yang mungkin menonton yang terpisah, perpisahan ni mungkin sementara sahaja, memang kena lalui dengan tabah. Memang kalau kita layan je perasaan, memang kita akan sedih dan akan down. Jadi sangat penting family support dengan orang-orang yang positif dekat sekeliling kita. Bila dengar Daya cerita tu kena sangatlah dengan situasi Syawal kita kat sini. Kejap lagi kita nak tanya Ustaz Aris juga, bila pagi raya kan orang nak bergembira, nak bersama dengan keluarga, ziarah menziarahi. Tapi kalau tak dapat nak buat macam itu, apa dia punya orang kata solusi. Kan? Apa dia punya penyelesaian. Kejap lagi kita akan terus borak-borak dalam Sembang Sahur Syawal yang terbatas. Kembali selepas ini. Jom layan Sembang Sahur, rancangan pilihan untuk semua. Jom tonton Sembang Sahur, salam sayang hanyalah di TV3. Jom layan Sembang Sahur, rancangan pilihan untuk semua. Jom tonton Sembang Sahur, salam sayang hanyalah di TV3. Syawal yang terbatas. Bertemu kembali di Sembang Sahur episod akhir. Anda bersama saya Hawa dan juga Haziq. Baiklah, tadi Haziq ada soalan nak tanya dekat Ustaz Haris kan? Sebab dah telah pun ditetapkan undang-undang di mana untuk daerah dan juga negeri yang ditetapkan PKP tak boleh nak ziarah menziarahi. Mungkin ada yang 1 Syawal je boleh. PKP 1 Syawal je boleh ziarah menziarahi. Itu pun dalam daerah yang sama. Baik. Kan? Tapi dalam Islam macam mana? Adakah ziarah menziarahi itu satu benda yang wajib untuk dilakukan masa hari raya? Baik, ziarah menziarahi ni dia bukan kira hari raya saja. Dia sepanjang kita hidup. Ziarah ni kita sunnah buat. Sebab antara perkara yang disunnahkan dalam hidup kita, yang memanjangkan usia kita, yang memberkati rezeki kita adalah dengan kita ziarah orang. Tapi sekarang ni ziarah tak boleh lah. Kan? Disebabkan undang-undang. Baik. Tapi bila fokus saya lebih kepada apa yang kita boleh ganti bila perkara ni tak ada. Okey. Baik, pada hari raya kita semua terpaksa lantik ayah kita, abang kita, suami kita jadi imam kat rumah. Tak boleh nak pergi semayang. Tak boleh pergi semayang. Lah. Kalau tak boleh pergi semayang lah. Kalau boleh pergilah kan. Tapi kalau tak boleh, maka di sini peranan ayah, abang ataupun mana-mana yang lelaki di rumah yang dah cukup umur, kita kata memayyiz ataupun dah sampai dia boleh beza antara yang baik dan buruk, dia kena ambil tanggungjawab ni. Untuk pertama sekali baca khutbah. Lepas mayang raya tu. Lepas mayang raya. Ataupun kita kata apakah sunnah pada raya Aidilfitri dengan raya Aidil Adha. Dia beza. Bezanya antara makan. Kalau Aidilfitri, Nabi SAW, dia makan dulu sikit baru dia pergi semayang. Betul. Tapi kalau raya Aidil Adha, Nabi pergi semayang dulu, balik baru makan. Jadi kalau boleh kita hidupkan. Benda ni kecil-kecil je. Hidupkan sunnah. Hidupkan sunnah-sunnah. Sebab apa? Ada hadis Nabi bagi tahu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ayan fil jannah. Siapa yang hidupkan sunnah aku, sesungguhnya dia kekasih aku. Dan siapa kekasih aku, dia akan dibangkitkan bersama aku di dalam syurga. Jadi kalau kita dapat bangkit bersama Nabi dalam syurga ni, kita syukurlah. Sebab kita pun bukan orang baik sangat. Kita pun ada salah silap kita kan. Kekurangan kita kat sini dan kat sini. Tapi kita minta Allah pilih kita lah. Jadi orang yang baik dan orang yang dibangkitkan bersama Nabi. Baik, kita balik kepada apa yang nak kena buat bila tak boleh ziarah, tak boleh apa ni. Yang pertama, tolong mak. Yang kedua, pastikan ada takbir. Takbir betul, jangan takbir sekali je. Takbir raya orang takbir Allahu Akbar Allah. Lepas tu dia habis gitu lah. Jangan macam tu. 7 kali. 7 ataupun 5 kali. Jadi belajar daripada sekarang, hafal daripada sekarang. Apa selangan dia tu. Ataupun apa bacaan selepas daripada takbir 5 kali tu. Selepas 7 kali tu. Dia ada. Jadi
Kenapa tu? Hidupkan raya. Baik. Ada Tak apa, bunyi kita tadi. gunakan Terganggu dulu bunyi tu. Aduh. tak apa. Ada bunyi kuit tadi. Okey, maknanya kita boleh gantikan dengan kita hidupkan sendiri Syawal tu Betul. dekat rumah kita lah. Betul. Kan? Yang mungkin kalau seorang-seorang tu mungkin kita boleh buat video call. Ya. Video call dengan saudara mara lah. Tapi sekarang ni kita video call dengan kita Dayah video Bakar call yang dengan masih Dayah lagi ada kat Bakar. sini. Oh, masih ada lagi? Takut Ah, kredit silakan. dia habis nanti ni. Dayah Bakar. Ya. Pakai kredit kan? Tak. Okay, kredit. InsyaAllah. Boleh. Sebenarnya malam Okey. pun tak apa. Tak ada masalah. Dayah, tahun ni pula Dayah dapat beraya dengan suami, dapat. Itu satu. Tapi beraya berjauhan dengan keluarga. Ya, Okey. kan? Dia kira dapat satu, terpaksa korbankan satu. Tetapi ada satu perkara yang Haziq, Hawa dan juga Ustaz Haris perlu tahu. Ya. Kalau diikutkan macam, okey, Dayah dapat beraya dengan suami. Ya. Jauh dengan keluarga. Tapi sebenarnya suami saya bertugas pada Syawal ini. Dan juga pada bulan Ramadan sebenarnya. Dan saat ini, saat kita sedang bercakap, beliau sedang bertugas sehingga insya-Allah rasanya sampai minggu ketiga Syawal. Jadi kiranya kalau orang ingat macam, Dayah kat saya dapat beraya. Satu lagi pengorbanan yang harus saya lakukan. Tetapi alhamdulillah saya sangat bersyukur kerana dapat datang dekat sini pun untuk bersama dengan anak dan suami adalah satu perkara yang sangat menakjubkan. Ya. Jadi apalah sangat kalau saya tak dapat beraya bersama. Ya. Ingatan tu yang penting dan doa yang selalu mengiringi suatu Ya, suami saya insyaAllah. bertugas. Ya. Ingat saya video yang Dayah kongsikan dekat Instagram saat berjumpa suami Dayah, memang tersentuh hati, mengalir air mata. Sampai sekarang awak menangis, Dayah. Tak adalah. Baiklah Dayah, mungkin sedikit pesanan kepada penonton-penonton Sembang Sahur. Mungkin ramai dalam kalangan masyarakat kan sekarang ni tertekan, sedih dengan situasi sekarang ni, tapi sepatutnya kita lebih gembira. Pasti ada hikmahnya. Sedikit pesanan dari Dayah. Okey, mungkin saya bukanlah orang yang terbaik untuk memberi pesanan dari segi untuk bersabar dalam berjauhan. Tapi seperti yang saya cakapkan tadi, sebenarnya bila kita diduga dengan sesuatu yang kita tak nak, betul tak? Siapa sahaja yang tak nak beraya dengan keluarga, siapa sahaja yang nak berjauhan dengan keluarga ataupun orang yang tersayang. Tapi semua ini adalah satu fasa di mana fasa ini adalah satu fasa yang kita akan ingat sampai bila-bila. Betapa kita rasa down, betapa kita rasa, ya Allah, kalau boleh nak sangat bersama dengan keluarga. Anggaplah waktu ni adalah waktu untuk kita refleks diri kita. Yang kita rasa macam, ya Allah, setiap waktu yang aku ada dengan keluarga aku sebenarnya sangat-sangat berbaloi dan berharga. Jadi aku memang kena cherish setiap waktu bersama. Kena fikir macam tu. Kena buat macam tu. Jadi jangan leka, jangan sia-siakan waktu bersama dengan orang yang tersayang. Saya selalu pesan benda ni sebab saya rasa kita kadang-kadang take things for granted. Kita ada bersama di dalam satu rumah, tapi kita tidak bercakap, kita fokus kat gadget contohnya. Jadi bila ada masa bersama, gunalah sebaiknya. Jika terpaksa berjauhan, tak apa. Ini sementara saja, insya-Allah. Yang paling penting keselamatan semua. Saya doakan sangat supaya keadaan COVID bertambah baik di Malaysia dan diberikan kebaikan untuk semua rakyat Malaysia. Sungguh. InsyaAllah. InsyaAllah. Dayah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Dayah. Lepaslah kita rindu dekat Dayah selama ni kan. Dayah, dah berapa bulan tak jumpa? Dah 4 bulan, Dayah. InsyaAllah suatu hari Aziz, nanti boleh retas negara dapat bercinta jumpa pula kan? rasa tak jumpa 4 bulan tu ya. Okey, Dayah. Terima kasih banyak. Tiga salam dekat Kapten Hanif kat sana. InsyaAllah. InsyaAllah jaga diri Haziq, Hawa dan juga Ustaz Haris dan juga semua produksi Sembang Sahur. Saya tahu ini final episode. Ya. Dan teruskan lagi ya. InsyaAllah tahun depan ya. Teruskan. Okey, Dayah. Jumpa next year. InsyaAllah. Bye, Assalamualaikum. Salam. Itulah dia kan. Dekat Australia, Ustaz Haris. Ya. Bilalah Malaysia kita dapat kembali macam biasa kan? Nampak ceria Dayah kat sana. Oh ya, betul. Kan? Semoga kita pun dapat ceria juga kat sini kembali kan. InsyaAllah. Okey, tapi sekarang ni kita nak bersama dengan Hanif dan juga Ustaz Zarifi yang berada di sekatan Jalan Raya PDRM di Tol Gombak. Apa yang mereka buat di sana? Jom kita saksikan litar langsung di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat saya di Seri Pentas. Saudara, sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah mereka yang paling banyak berbakti kepada insan lain. Baik saudara, malam ini saya dan tim produksi kami berada di Plaza Tol Gombak. Kami berada dari arah timur menuju ke Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah malam ini kami menyantuni barisan petugas hadapan negara, frontliners negara, anggota keselamatan PDRM, Polis Diraja Malaysia, dan kami bertuah malam ini saya bersama-sama dengan Tuan Ahmad Zulkarnain bin Abdul Wahab. Beliau merupakan dari IPD Gombak dan malam ini kami nak menyantuni dan tentunya nak menyelami perasaan mereka. Baik, dipersilakan Tuan Ahmad Zulkarnain. Baik, Tuan Ahmad, mungkin Tuan boleh memberikan laporan kepada para penonton setakat malam ini. Bagaimanakah sekatan jalan raya kita khususnya di Plaza Tol Gombak? Setakat malam ni, daripada jam pukul 10 lebih sehingga sekarang, aliran trafik agak terkawal dan berlaku sedikit pertambahan kenderaan daripada negeri Pahang untuk masuk ke Kuala Lumpur. Mungkin disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan yang baru diumumkan baru-baru ini. Mungkin ada data ataupun statistik daripada pihak PDRM malam ini ataupun sebelum ini, mungkin ada berapakah jumlah kenderaan yang diarah berpatah balik? Untuk setakat penugasan daripada pukul 4 petang tadi sehingga sekarang, tiada arahan untuk patah balik dan oleh daripada pihak PDRM di Plaza Tol Gombak setakat ini. Ya, mungkin Tuan, mungkin apabila keputusan kerajaan untuk melaksanakan PKP dan pihak PDRM tentunya menggalas tanggungjawab yang sangat besar untuk menjaga keselamatan negara, mungkin ada nasihat Tuan Ahmad tertentu kepada para penonton kenapa pentingnya kita mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan. Nasihat saya kepada orang awam di luar sana, patuhlah SOP supaya kita dapat menang perangi COVID-19 ini. Itu saja nasihat daripada saya lah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Tuan Ahmad yang telah memberikan tinjauan dan juga perkongsian dengan kita, dan tentunya harapan kita Tuan Ahmad dan pasukan beliau terus diberikan kekuatan, diberikan kesihatan untuk terus berkhidmat untuk negara. Baik, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, tentunya kita berada di akhir-akhir penghujung Ramadan ini. Marilah kita memperbanyakkan amal bakti kita dan tentunya perbanyakkan doa, antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Tuhan yang bersifat pengampun, Engkau sukakan pengampunan, fa'fu anni, ya Allah, ampunkanlah daku. Jadi para penonton, inilah doa yang kita perlu perbanyakkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepada kita, dan tentunya mari kita doakan kepada seluruh frontliners negara, mereka berkhidmat berbakti kepada negara, insya-Allah. Baik saudara, saya ingin menyerahkan tugasan ini selanjutnya kepada sahabat saya, Saudara Hanif. Dipersilakan Saudara Hanif. Okey, thank you. Baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat kami di Sembang Sahur, Ustaz Zarifi yang berada bersama saya. Tidak jauh sebenarnya, hanya sejengkal sahaja. Tapi sekarang ini kita ingin menyantuni salah satu sahabat kita juga di Sembang Sahur ataupun di segmen Singgah Sahur ini bersama dengan Koperasi Kaki Tangan Petronas ataupun Kopetro. Sangat bertuah kami pada malam ini ditemani oleh Encik Ahmad Syakir bin Ahmad Ubaidah, Ketua Pegawai Eksekutif Kopetro, bersama dengan Encik Hazir juga dari Jabatan Korporatkomnya untuk kita pada malam ini. Mungkin ingin kita santuni kenapa sebenarnya Kopetro sangat berbesar hati bersama dengan kami sepanjang 8 episod di Sembang Sahur ni. Silakan. Terima kasih. Kopetro sebenarnya mengambil peluang ini untuk bersama-sama melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan, iaitu beramal di dalam bulan Ramadan lah. Maknanya kita menyumbang juga kepada pelbagai golongan masyarakat. Kita lihat ada Barisan Harapan, ada Asnaf dan ada golongan yang memerlukan lah. Dan
kita ada seperti polis, tentera, jabatan kesihatan, bomba dan sebagainya. Di samping itu kita juga ingin memperkasakan jenama Kopetro di kalangan masyarakat. Kita juga ingin memperkenalkan produk-produk kita. Seperti contohnya kita ada jenama lengkuas iaitu produk sejuk beku, kita ada jenama KV Clean iaitu perkhidmatan pembersihan dan juga produk-produk lain yang berteraskan perniagaan utama kami lah. Makan dan minum, pelancongan dan perjalanan bisnes. Kemudian kita ada peruncitan dan pemborongan. Kita juga ada perkhidmatan kewangan. Ya, sebenarnya banyak sekali dalam menceburi pelbagai bidang perniagaan Kopetro ini. Saya sangat teruja sebab mungkin selepas ni mungkin ramai yang nak tahu apalagi perancangan Kopetro selepas bersama dengan Sembang Sahur ni, mungkin bersama dengan program-program lain pula. Sepanjang bulan Ramadan ni kita telah melibatkan dirilah dalam pelbagai program seperti yang sebutkan tadi, bersama dengan pelbagai golongan pihak-pihak tertentulah. Cuma untuk tempoh yang akan datang ni kita akan melancarkan beberapa program seperti program perkhidmatan Ahranu, kemudian pelancaran aplikasi telefon bimbit dan juga kita ada satu lagi iaitu perasmian hotel singgah di Kertih. Kemudian kita juga ketika ini sedang menjalankan kempen Makan dan Menang untuk produk lengkuas kami iaitu produk sejuk beku. Ya, bercerita mengenai produk lengkuas pasti tak lengkap kalau kita tidak membawakan produk lengkuas tersebut kali ini kepada petugas barisan hadapan. Jadi kita ingin menjemput wakil dari Sekatan Jalan Raya ini, Inspektor Ahmad Zulkarnain untuk bersama dengan kita. Silakan. Mungkin Ustaz Zarifi juga boleh bersama dengan kami di sini sebagai satu tanda simbolik penyerahan produk lengkuas ini kepada petugas barisan hadapan. Silakan di hadapan saya boleh. Dan ini kalau nak tahu adalah produk-produk sejuk beku yang turut bersama dengan kita sepanjang siaran Sembang Sahur ini. Dan sekali lagi penyerahan daripada CEO yang sangat istimewa malam ni bersempena dengan episod terakhir kepada petugas barisan hadapan. Kita faham bermulanya PKP pada hari ini, tarikh ini, dan ini sebagai simbolik kemenangan juga kepada semua untuk sama-sama kita raikan. Terima kasih semuanya dari Yayasan Kopetro ataupun Koperasi Kopetro sebenarnya bersama kita. Ustaz Zarifi, terima kasih, dan juga petugas barisan hadapan kita, Inspektor juga turut bersama dengan kita. Terima kasih banyak. Jadi ini mungkin yang terakhirnya untuk kami berlintas langsung di Singgah Sahur. Diharapkan agar sekurang-kurangnya boleh memberi manfaat kepada semua dalam usaha kita untuk memberi lebih kebaikan kepada semua orang lain. Saya Hanif Miswan, Ustaz Zarifi bersama dengan rakan-rakan lain. Kita kembali ke Seri Pentas. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, itulah dia rakan-rakan kita Ustaz Zarifi dan Hanif yang berada di Sekatan Jalan Raya PDRM Tol Gombak. Kalau kita tengok tadi, sekatan tu agak ketat untuk mereka lalui. Ya, hari ini dah mula PKP kan? Sama-samalah kita patuh kepada SOP. Macam Hanif katakan tadi, kita sama-sama sebar kebaikan dalam tadi tu. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini banyak lagi kita nak cerita mengenai Syawal yang terbatas. Terus kembali Sembang Sahur. Assalamualaikum, hai. Bertemu lagi kita dalam segmen Jom Masak bersama saya, Chef Naim. Segmen ini didatangkan khas oleh susu tepung Nestle Everyday Nutri Kuat. Lengkapkan nutrisi, kuatkan family. Jadi sekarang ni saya akan masak hidangan ringkas lah. Bukan masak lah, saya rasa ini lebih mudah sebenarnya. Sebab saya dah tunjukkan menu-menu yang lauk sebelum ni. Tapi yang kali ni, saya akan buat menu berasaskan air. Apa yang saya nak buat adalah saya punya smoothie tropika bersusu. Okey, sekarang mari kita mulakan. Cara dia memang senang. Anda boleh siapkan semua bahan-bahan ni, potong macam yang saya dah siapkan. Okay, dan saya akan masukkan sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah kita punya papaya ataupun betik. Okay, kita masukkan sikit. Dia bergantung kepada blender lah. Kalau anda punya blender tu macam besar lagi daripada saya ni, boleh masukkan banyak lagi, tak ada masalah. Tapi kalau sedikit, kita masukkanlah sedikit demi sedikit kat dalam ni. Seterusnya saya masukkan kita punya mangga segar. Kalau suka mangga, masuk lebih macam saya. Nampak? Mangga ni lebih kita boleh masukkan. Dan saya akan masukkan juga kita punya pisang. Yang ini semua kita akan kisarkan sekali nanti. Seterusnya, kita punya madu. Sebagai perasa bagi manis sikit. Tapi jangan terlampau banyak sebab kita tahu mangga dah ada manis dia. Pisang pun ada manis dia. Jadi kita letak sedikit saja. Seterusnya, saya punya yogurt. Okay, yogurt kita masuk dalam ni. Cukup. Ini cukup untuk saya punya sukatan lah. Dan saya akan masukkan juga kita punya air batu sedikit. Bila kita nak hirup tu, dia akan rasa dia punya sejuk tu. Daripada tekak tu, dia turun sampai ke perut. Sedapnya.
Okey, dan seterusnya kita masukkan air sedikit. Saya akan masukkan, kebiasaannya kalau nak kisar ni saya akan masukkan separuh lah air kita. Okey. Dan saya akan masukkan kita punya susu tepung Nestle Everyday Nutri-Kuat. Ini dia. Okey, kita masukkan. Okey, cukup. Semua bahan-bahan yang kita perlukan dah ada dekat dalam dan sekarang ni kita tinggal nak kisar dia sajalah. Okey, masuk dalam ni. Okey, kita kisarkan semua sekali. Okey, saya dah blend dia sampai dia betul-betul halus, sampai dia jadi smoothie yang kita mahukan. Okey, kalau boleh air batu dia semua cair ya. Yang ini memang sangat sesuai untuk kita punya berbuka puasa. Lepas kita dah kisarkan semuanya, anda boleh lihat sendiri. Inilah dia warna-warna tropika kita. Dan sekarang saya akan tuang dalam cawan. Sampai penuh. Okey. Dan sebagai perhiasan dia, untuk nampak lebih cantik, saya akan letakkan kita punya sedikit kismis di atas. Okey, kita letak sebelah-sebelah je. Dan sebelah lagi adalah kita punya mangga kering tu. Jadi inilah dia, lepas saya dah letakkan perhiasan kita dekat atas ni, iaitu kita punya kismis dan juga mangga kering, dah pun siap minuman saya yang wajib anda cuba. Sebab apa? Dekat dalam ni saya ada meletakkan susu tepung Nestle Everyday Nutri-Kuat. Yang kaya dengan kalsium, zinc dan juga protein yang baik untuk tulang dan juga tumbuh-sarang tubuh badan. Jadi kalau nak tahu rasa macam mana, jangan lupa cuba. Bertemu kembali di Sembang Sahur. Pada segmen tajaan pada malam ini, kita bersama Jamu Jelita. Bersama saya pegawai pemasarannya, Nur Atira Samsudin. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atira, saya tengok kat sini ada beberapa produk dari Jamu Betul. Jelita. Kongsikan terus dengan penonton Sembang Sahur. Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum buat semua penonton Sembang Sahur. Selamat malam dan selamat berpuasa saya ucapkan. Okey Hawa, pejam celik kita ni lagi seminggu nak raya. Dan tak percaya bila bercakap pasal raya, ada orang yang happy, ada yang berduka sebab yelah kan dalam keadaan PKP ni kita tak boleh balik kampung dan sebagainya. Tapi tak percaya juga persiapan raya harus diteruskan. Kita masih kena buat preparation untuk raya sebab kita ni dalam sebagai umat Islam, raya ni setahun sekali je. Dan kalau boleh bila buat orang cakap apa, kita buat persiapan tu, selalunya yang penting kita titik beratkan yang pertama adalah mesti persiapan rumah. Dan yang kedua, tak percaya juga yang paling penting untuk kita buat persiapan adalah diri kita juga. Kita pun kena on point. Jadi sebab tu hari ini sebenarnya akan bawakan satu produk yang boleh membantu anda semua untuk meningkatkan lagi keyakinan diri ataupun penampilan diri kita. Sebab tak percaya juga bila bercakap pasal rambut ni, kita tahu rambut ni adalah mahkota kita. Dan kadang-kadang tu ada je orang yang muda-muda tapi dah ada masalah rambut beruban, ada masalah rambut rosak, gugur dan sebagainya. Jadi produk pertama yang hari ini akan nak kongsikan adalah produk inai lebat. Dan sebelah saya ni adalah Pak Cik Azwan. Pak Cik Azwan ni berusia 55 tahun. Pak Cik Azwan ni memang ada masalah rambut beruban yang mana kamera boleh fokus. Dan sebelah rambut dia dah pun telah hitamkan dan sebelah lagi masih dalam keadaan beruban. Sebenarnya saya ingin kongsikan kepada anda, produk inai lebat dari Jamu Jelita merupakan produk yang memberikan kesan yang pantas. Dalam masa 10 minit saja, rambut yang beruban tadi akan menjadi kehitaman. Ini yang kita dah color separuh dan kalau kita warnakan secara keseluruhan, rambut akan jadi macam ni Hawa. Ini adalah sebelum yang mana ada uban dan selepas pemakaian selama 10 minit rambut akan jadi kehitaman. Jadi yang mana ada masalah kadang-kadang nanti bila beruban kan kita tahu kita akan nampak tua sebelum usia, anda boleh dapatkan produk inai lebat ni yang mana cara penggunaannya pun cukup mudah Hawa. Berharga RM25, 90 sen saja kita sediakan buku risalah. Misal kita tak tahu nak guna, ada juga kita sediakan sarung tangan plastik dan dalam sekotak RM25, 90 sen ni ada 2 botol yang cara penggunaan ni kita just campurkan saja masuk dalam mangkuk, kacau sehingga sebati, kemudian kita apply di permukaan hujung rambut hingga ke pangkal rambut. Biarkan selama 10 minit ataupun nak lagi lama setengah jam pun lagi okey, lagi rambut tu akan hitam berkilat. Dan sebenarnya saya ingin tekankan kepada anda atau percaya juga Hawa sebab bila bercakap pasal warna rambut orang akan was-was. Ramai macam-macam yang was-was sebenarnya, tapi ingin saya kongsikan dengan produk inai lebat anda boleh pakai tanpa was-was sebab kami hanya menggunakan ramuan daripada inai, bahan semula jadi dan juga dalam ni juga ada ramuan daripada minyak zaitun yang mana kalau nak tahu
tahu atau percaya ramai yang pernah mengalami situasi yang mana pakai selalu warna rambut ni rambut jadi kering, jadi bercabang dan sebagainya. Tetapi dengan produk Inai Lebat ni yang kita formulasikan ada ramuan daripada minyak zaitun akan bantu melembutkan rambut, akan bantu juga untuk menjaga tekstur rambut kita supaya tidak mudah kering atau bercabang. Jadi itu specialnya Inai Lebat ni yang tak ada di luar. Dalam ni juga ada produk, ada bahan daripada kacang soya, ada bahan daripada ginseng, yang mana penggunaan Inai Lebat ni bukan saja untuk mengatasi masalah rambut berubat, tapi dalam masa yang sama untuk bantu kita ada rambut yang lebih sihat, yang lebih orang kata apa, yang lebih kuat daripada akar, dan juga yang paling penting mengubah penampilan diri kita. Sebab siapa yang suka nampak tua berusia kan? Jadi anda boleh pakai Inai Lebat ni yang berharga RM25.90. Boleh pakai untuk mak ke, pakai untuk ayah ke, ataupun isteri nak pasal pakai untuk suami pun boleh. Dan harganya cukup mampu milik, sangat mesra pengguna. Itu dia kelebihan Inai Lebat. Betul. Kalau saya lihat kat sini ada tonik lebat pula. Okey, ini produk kedua kita. Ini adalah produk yang cukup mendapat maklum balas yang sangat baik. Sebab kita tahu dekat Malaysia ni, masalah rambut gugur bukan saja wanita alami, tetapi lelaki juga. Dan kadang-kadang sebagai wanita ni kita bukan malas jaga rambut, tetapi dengan rutin hari kita ni yang kita ni memang pakai tudung selalu, kita memang tak lain tak bukan akan ikat je rambut sanggul tebal pakai tudung, dan itu yang menyebabkan rambut kita lagi banyak keguguran. Jadi sebenarnya ada juga maklum balas yang kongsikan dengan Atira dengan pemakaian tonik lebat ni. Dia kata dia pakai seminggu 3 kali je, dia kata alhamdulillah rambut dia dah tak gugur, dah tak ada lagi masalah rambut yang mudah rontok. Kadang-kadang tu dulu dekat lantai berselerak, dekat bantal dan sebagainya, tetapi dengan pemakaian tonik lebat ni seminggu 3 kali alhamdulillah dah tak ada lagi masalah tersebut. Jadi bayangkan kalau seminggu 3 kali dah bertambah baik rambut tu, bayangkan kalau kita pakai hari-hari, ada jamin anda akan cukup berpuas hati, yang mana produk ini akan bantu kita untuk menguatkan rambut dari akar sebab kita formulasikan dengan menggunakan ekstrak dari biotin. Jadi biotin ni akan bantu merangsang pertumbuhan rambut, dan alhamdulillah produk ini juga mendapat balas yang sangat baik. Ramai yang berkongsi dengan penggunaan tonik lebat ni, rambut dah tumbuh dalam keadaan yang sihat, rambut lagi orang kata apa lagi nampak bersinar, tak ada lagi nampak kering atau bercabang. Jadi yang mana ada masalah rambut gugur, Atira memang sarankan untuk dapatkan tonik lebat ni juga yang berharga RM25.90 saja. Itu dari segi penjagaan rambut. Produk seterusnya Atira. Okey, tadi kita dah bercakap pasal rambut, tiba-tiba ada pasal kulit pula kat sini kan. Okey. Yang mana pernah tengok Atira selalu datang sembang sahur, sebenarnya pewarna putih mulus ni selalu Atira fokuskan yang hanya untuk kulit. Tetapi dalam produk ini juga ramai yang tak tahu bahawa selain fungsi putih mulus ni untuk mencerahkan kulit dan untuk penjagaan kulit, dalam ni juga ada nutrisi dan vitamin yang sebenarnya baik untuk kuku, baik untuk rambut juga. Jadi kita ni sebenarnya bukan saja harus jaga penampilan secara luaran ataupun dalaman. Sebenarnya pewarna putih mulus ni kita formulasikan khusus untuk penjagaan secara keseluruhan. Jadi yang mana nak dapatkan produk yang cukup harga mampu milik, dan Atira percaya produk jamu jelita ni cukup terkenal dengan tagline kami iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik yang cukup memenuhi keperluan pengguna. Kalau anda ada masalah rambut beruban, secara ringkasnya Atira sarankan anda untuk dapatkan produk Inai Lebat dari Jamu Jelita. Merupakan produk yang mampu memberi kesempatan selama 10 minit saja, berharga RM25.90. Ada warna coklat dan warna hitam. Dan produk seterusnya ini adalah produk tonik lebat. Jika anda ada masalah rambut keguguran ataupun rambut anda berbau dan sebagainya, dalamnya ada ekstrak pudina yang akan bantu merawat masalah bau kepala serta bantu untuk meningkatkan pertumbuhan rambut baru. Dan yang terakhir, pewarna putih mulus selain untuk kulit, baik juga untuk kuku dan rambut anda. Dan ketiga produk ini anda boleh dapatkan di Riang Raya Sale. Kita ada promosi lagi sehingga hari raya. Layari www.jombai.my kalau anda mahukan produk 70% ataupun 50% diskaun ataupun produk daripada Twin Pack, Combo Pack, boleh layari www.jombai.my ataupun hubungi Atira di 0113535753 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Atira, perkongsian yang cukup jelas dan padat daripada Jamu Jelita. Terima kasih ya Atira. Sama-sama Hawa. Selamat Hari Raya siap-siap kita ucapkan. Betul, tak selamat tahu Hari bila lagi Raya, nak Hawa. jumpa. Baiklah, kepada anda penonton Sembang Sahur, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Kembali lagi di Sembang Sahur. Cepatnya masa berlalu kan Haziq? Pejam celik dah nak 1 jam. Jam menunjukkan 11.53 malam. Ya, sekejap je masa berlalu. Ramadan pun dah hampir berlalu. Seperti yang Ustaz Ari cakap tadi, malam ni adalah malam ke-25 Ramadan. Kejar malam Lailatul Qadar tu. Ya. Dan dalam masa yang singkat ni, mungkin kita boleh kongsi satu amalan khusus untuk kita kata raya yang terbatas. Okey. Iaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kita baca 300 kali pada malam raya pertama. InsyaAllah akan dibukakan hati kita dan dimurahkan rezeki kita. Nak hafal ni apa tadi Ustaz? Subhanallah bihamdihi Subhanallah wa bihamdi. subhanallahil azim. Subhanallahil azim. 300 kali.
300 kali. Okey. Ustaz dah kongsikan satu tip dah kan. Baik. Baiklah, kalau kita lihat Syawal yang terbatas ni, ramai yang sebenarnya berduka, ramai yang sedih sebenarnya. Terutamanya kalau kita lihat di media sosial kan, ramai yang meluahkan rasa sedih, kesal dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya harus perasaan sedih tu kita tukarkan kepada gembira rasanya untuk menyambut Aidilfitri ni, Ustaz? Soalan pada saya lagi. Ya. Baik. Jangan lupa kita bacakan Al-Quran juga. Banyak-banyak bacakan Al-Quran. Kenapa? Nabi kata, kalau pernah saya sebut dulu, kita sebut sekali lagi sebagai yang terakhir. Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, falahul hasanah. Bagi dia satu pahala. Berapa pahala tu? Wal hasanatu bi'ashri amsalihah. Pahala itu digandakan dengan 10 kali. La akul alif lam mim bil harf. Aku tak kata alif lam mim tu satu huruf. Lakin alif bil harf, wal lam bil harf, wal mim bil harf. Alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tak ada lagi dalam dunia ni orang buka Quran dia baca alif lam mim dia tutup. Tak ada. Biasa dia baca alif lam mim kurang-kurang 5 ayat lah kita kata. Habiskan. Jadi dengan itu semoga-moganya Allah SWT beri banyak kebaikan dalam pembacaan Quran kita pada hari raya terutamanya. Sedekahkan kepada mereka yang tak dapat kita jumpa, kerana tidak ada satu amalan pun yang mampu menandingi amalan kita baca Quran. Sehinggakan syurga mendoakan untuk orang yang baca Al-Quran. Allahu Akbar. Okey, tadi kita ada tahu dah antara amalan sunnah yang kita boleh buat sewaktu Syawal. Ada lagi sebenarnya yang mungkin kita boleh kongsikan, apa lagi yang nak dibuat selain daripada kita makan sebelum pergi solat sunat tarawih. Selain itu? Bukan solat tarawih. Solat tarawih pula. Solat sunat Aidilfitri. Ya, betul. Baik, yang pertamanya kita kena takbir dengan perasaan yang semangat. Allahu Akbar, Allah. Walaupun kita mendayu, tapi kita rasa kemenangan. Sebab apa? Bukan senang untuk orang lalui satu, kita kata, fasa berpuasa yang begitu lama, dan boleh kita katakan orang ni berjaya lah. Nabi mendoakan kebinasaan bagi orang yang tidak ada berubah. Bila masuknya Ramadan, habis Ramadan, begitu juga dia. Ya, kalau ni nak istiqamah kan. Betul. Jadi bila kita dah kurang-kurangnya, bila kita dah keluar pada Ramadan ni, dah habis Ramadan ni, sikit mesti ada perubahan. Jadi dengan itu kita sama-sama takbir, cukupkan ikut imam, dan juga kita mengikut sunnah-sunnah yang kecil seperti pakai pakaian yang putih, pakai wangi-wangian, senyum dan beri salam. Ini kurang kita buat. Kalau kita kat rumah pun, tapi janganlah kelakar sangat bangun pagi. Assalamualaikum mak, assalamualaikum ayah, jangan macam tu kan. Maksudnya kalaulah ada kesempatan untuk beri salam, maka kita berilah salam kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan jangan lupa mandi sunat. Mandi sunat, betul. Tu ni ustaz baru kita malam ni kan. Dia episod akhir baru dia. Okey, di kesempatan ini kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua penonton Sembang Sahur yang menonton kami daripada awal Ramadan sampai sekarang ini. Di akhir Ramadan ini, tengok. Suara pun tak ada. Sebab Ustaz. Sebab kita dah nak habis Ramadan. Sembang Sahur pun episod akhir dah ni. Kan? Itulah kami nak pesan kepada anda. Kita nikmatilah saat-saat akhir Ramadan ni. Dan kalau boleh kita, bulan Ramadan ni kita nak jadi lebih baik kan. Kita tak nak bersedih, kita tak nak marah. Kita nak gembira-gembira saja. Kita sebarkan kebaikan, kurangkan yang negatif tu. Alright. Okey, Ustaz Aris mungkin ada ucapan untuk penonton-penonton Sembang Sahur. Sempena kita dalam bulan Ramadan nak habis ni, nak masuk bulan Syawal ni. Baik, kepada semua penonton Sembang Sahur, selamat Hari Raya. Saya ucap in advance kalau tak sempat nanti. Dan carilah Malam Lailatul Qadar, kerana inilah peluang terakhir yang kita ada. Tanpa melengahkan masa lagi, kita persilakan Plan B. Kita belum ucap lagi ni. Kita dah ucap lagi ni. Silakan Aziz. Aziz kau apa Aziz? Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri Mazal Batin. Kita ucapkan awal-awal kepada anda semua. Semoga raya ini adalah raya terakhir kita berpisah dengan keluarga kan. Berjauhan dengan keluarga, insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita tinggalkan anda dengan Plan B, lagu Suasana di Hari Raya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Sebulan berpuasa, tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman